Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semula dalam Info Body bersama Andy Hakim. Kali ini kami akan kongsikan kisah pelakon yang melalui hidupnya di zaman kanak-kanak dalam keadaan yang menyedihkan. Namun berkat rasa percaya diri sendiri dan usaha yang berterusan, akhirnya dia berjaya juga. Tonton video ini sehingga akhir anda akan mengetahui kisah-kisah pahit yang dilaluinya daripada dia kecil lagi. Pelakon ini juga mencipta sejarah menjadi pelakon yang popular dalam tempoh semalaman sahaja. Mungkin tuah mengiringi langkahnya. Hanya menerusi filem pertama lakonannya, dia sudah berjaya menempatkan dirinya sebaris dengan pelakon-pelakon hebat Bollywood pada masa kemunculannya dulu. Namun sebelum kami teruskan berkongsi info, seperti biasa nak ingatkan anda yang belum subscribe channel ini, silalah subscribe, like dan share dengan rakan-rakan anda ya. Terima kasih kerana menonton channel ini. Baiklah, pelakon yang kami maksudkan ialah Hrithik Roshan yang dilahirkan pada 10 Januari 1974. Beliau kini dikenali sebagai pelakon Bollywood dan telah melakonkan pelbagai watak dan cukup dikenali dengan kemahirannya menari. Hrithik merupakan salah seorang pelakon yang menerima bayaran tertinggi di India dan banyak memenangi anugerah, termasuklah 6 anugerah Filmfare Awards, 4 daripadanya sebagai pelakon lelaki terbaik. Bermula daripada tahun 2012, namanya tersenarai dalam majalah Forbes India berdasarkan pendapatan dan popularitinya. चौंक गई एक नूर से आंखें चौंक गई देखा जो तुझे आईने में आ धूप मल्लू में तेरे हाथों में. Hrithik Roshan kerap berkolaborasi dengan ayahnya Rakesh Roshan. Dia sebenarnya memulakan kerjaya lakonannya sebagai pelakon kanak-kanak pada dekad 80-an lagi. Kemudian dia bertugas sebagai penolong penerbit untuk 4 filem terbitan dan arahan ayahnya sebelum dia muncul menjadi pelakon utama juga dalam filem terbitan dan arahan ayahnya yang bertajuk Kaho Na Pyar Hai pada tahun 2000 yang menjadi kejayaannya dalam tempoh semalaman sahaja. Hrithik Roshan pada awalnya akan mula berlakon menjadi hero untuk filem pertamanya bergandingan dengan Preity Zinta dalam filem yang bertajuk Tara Rampam. Namun akhirnya dia memilih untuk berlakon dalam filem terbitan ayahnya Kaho Na Pyar Hai berpasangan dengan pelakon baru juga iaitu Amisha Patel. Sebagai persiapan untuk membintangi filem pertamanya ini, Hrithik mendapat bimbingan pelakon Salman Khan untuk mendapatkan bentuk badan yang mantap. Dia juga mengambil kelas lakonan, nyanyian, tarian, bermain pedang dan menunggang motor besar. Semua usahanya itu tidak sia-sia sebab filem Kaho Na Pyar Hai mencatat kutipan tertinggi untuk tahun 2000 itu iaitu sebesar 8.7 juta dolar Amerika. Hrithik muncul menjadi hero kegilaan ramai pada masa itu dan sedikit menggugat kedudukan 3 Khan iaitu Shah Rukh Khan, Amir Khan dan Salman Khan. Dia menjadi idola baru Bollywood. Sebab itu kejayaannya sering disebut sebagai kejayaan dalam tempoh semalaman sahaja. Dunia mein dil koi kabhi na dhadka hota to premi to pagal kya karte दुनिया यही चुपके से सुन इस पल की धुन मौसम का हो गया जाने कैसा ये असर. Tawaran untuknya datang mencurah-curah selepas kejayaan filem pertamanya. Di tahun 2000 itu, 2 filem lain lakonannya juga menemui penonton iaitu Fiza dan Mission Kashmir. Filem Fiza yang turut menampilkan Karisma Kapoor berjaya di pasaran. Begitu juga dengan filem Mission Kashmir, dia berpasangan dengan Preity Zinta. Namun tahun berikutnya 2001, filem lakonannya bersama Kareena Kapoor yang bertajuk Yaadein mengalami kerugian.
Nasib Ritik agak baik bila filem Kabhi Khushi Kabhie Gham arahan Karan Johar yang turut menampilkan pelakon-pelakon hebat seperti Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol dan Kareena Kapoor berjaya di pasaran. Pada tahun 2002, 3 filem lakonannya ditayangkan dan semuanya gagal di pasaran, iaitu filem Ab Mujhe Achhe Lagne Lage bersama Amisha Patel, kemudian filem Natum Jano Naham bersama Isha Deol dan filem Mujhse Dosti Karoge bersama Rani Mukherjee dan Kareena Kapoor. Hal ini berlanjutan ke tahun 2003 bila filem lakonannya Main Prem Ki Deewani Hu bersama Kareena Kapoor untuk kali yang keempat juga gagal di pasaran. Pihak media Bollywood bahkan beranggapan dengan kegagalan filem itu mungkin akan menamatkan kerjaya lakonan Ritik. Jab se tu hai is dil mein mahfil mein hai tanhai को जब से बस देखा तुमको यारा मेरे हो मेरे तुम कह दो ना you are my सोनिया वापस मुझे नहीं जाना है मुश्किल ये को क्यों रोका खुद को क्यों टोका प्यार न माना तेरा मेरी जिंदगी में चली आई मेरी जिंदगी में चली आई. Namun ramalan pihak media India ternyata salah. Nama Ritik mula naik kembali selepas dia bekerja keras menjayakan wataknya dalam filem terbitan dan arahan ayahnya Rakesh Roshan pada tahun 2003 yang bertajuk Koi Mil Gaya. Dan filem ini melayakkannya sekali lagi menerima trofi sebagai pelakon lelaki terbaik dalam Filmfare Awards. Filem ini dianggap sebagai turning point dalam kerjaya lakonannya. Pasang surut tetap dialami oleh Ritik dalam kerjaya lakonannya. Setakat ini dia membintangi lebih daripada 30 tajuk filem. Dan di antara filem-filem lakonan yang berjaya ialah sequel filem Koi Mil Gaya yang bertajuk Krish yang diterbitkan pada tahun 2006. Kemudian Krish 3 2013. Juga filem Dhoom 2, Jodha Akbar 2008, Guzarish 2010 dan Zindagi Na Milegi Dobara 2011. Juga tak ketinggalan filem Agnipath 2012, Bang Bang 2014, Super 30 2019 dan War 2019 juga. Bahkan filem War ini dianggap sebagai filem dengan kutipan kasar tertinggi pada tahun itu. Hrithik Roshan meluaskan kerjayanya dengan membuat persembahan pentas dan mula menjadi juri untuk rancangan reality TV tarian Just Dance pada tahun 2011. Dia merupakan penerima bayaran tertinggi untuk bintang Bollywood yang muncul di saluran TV. Selain itu, Hrithik juga membuat kerja-kerja kemanusiaan. Dia juga menjadi duta untuk beberapa produk dan telah memiliki usaha sendiri di bidang pakaian. Hasi-hasi mein ye kya hua, hum badal gaye, kyun badal gaye, hum badal gaye, aur fisal gaya. ये तूने क्या किया और कलियां हो गए तुमसे खफा प्यार की हर एक अदा रंग बनता है जहाँ पे रूप मिलता है जहाँ से खबर से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा मुझको बाहों में तुम घेरो चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी नहीं उधर नहीं तेरी इधर नहीं. Sedikit latar belakang dan kehidupan pribadi Hrithik Roshan. Dia merupakan generasi ketiga keluarga Roshan yang dimulakan oleh atuk sebelah ayahnya yang bernama Roshan Lal Nagrat yang merupakan seorang pengarah muzik untuk filem-filem Hindi dan selalu menggunakan nama Roshan sahaja. Ayah Hrithik Roshan ialah Rakesh Roshan yang merupakan bekas hero Bollywood untuk tahun 70-an dan 80-an dulu dan bermula daripada dekad 90-an menjadi penerbit dan pengarah filem. Seorang lagi anak atuknya yang terbabit di Bollywood ialah Rajesh Roshan, juga menjadi pengarah muzik untuk filem-filem Bollywood.
Hrithik Roshan selalu merasa terasing daripada rakan-rakan sebayanya hanya kerana dia dianggap cacat kerana memiliki 6 jari di tangan kanannya. Hrithik juga bila bercakap selalu tergagap-gagap ketika berusia 6 tahun dan ini menjadi masalah besar baginya di sekolah. Lanjutan daripada masalahnya itu, Hrithik selalu berpura-pura cedera atau sakit untuk mengelakkan ujian lisan di sekolahnya. Dia kemudiannya dibantu dengan rawatan percakapan sehari-hari. Hrithik daripada umur 12 tahun sudah menyatakan keinginannya untuk menjadi pelakon sepenuh masa bila dia dewasa kelak. Namun ayahnya menyuruhnya fokus pada sekolahnya. Di usianya awal 20-an, Hrithik didiagnos oleh doktor sebagai pengidap tulang belakang yang membengkok atau skoliosis. Hal ini akan bermasalah baginya bila dia menjadi pelakon filem sebab dia tidak boleh melakukan adegan lagak ngeri ataupun stunt dan juga tidak boleh menari. Selepas setahun menjalani diagnosis tersebut, Hrithik dilihat melakukan jogging di pantai dan dia merasa sihat. Tidak ada kesakitan yang dirasakannya. Ini menyebabkan dia semakin yakin. Dia menambah jumlah latihan tubuhnya dengan perlahan-lahan. Hrithik menganggap itulah saat dia mula mendapatkan keyakinan yang penuh bahawasanya dia juga boleh jadi seperti orang lain. ना तुम जानो न हम ता है करार क्यों होता ये लगन इस लम्हे में है ना मेरा. Ketika namanya mula menjadi sebutan sebagai pelakon, Hrithik mengatakan janjinya pada kekasih yang telah lama dicintainya, iaitu Suzanne Khan, yang merupakan anak kepada hero popular 60-an dan 70-an Sanjay Khan. Suzanne juga merupakan kakak kepada pelakon Zaid Khan dan sepupu kepada pelakon Fardeen Khan. Pada tarikh 20 Disember tahun 2000, Hrithik berkahwin dengan Suzanne Khan, walaupun keduanya berbeza pegangan agama. Hrithik beragama Hindu dan Suzanne pula beragama Islam. Namun Hrithik mengatakan dia menerima pegangan agama istrinya. Mereka mendapat 2 orang anak lelaki iaitu Rehan Roshan yang dilahirkan pada tahun 2006 dan Ridan Roshan yang dilahirkan pada tahun 2008. Hrithik berpisah dengan istrinya pada bulan Disember tahun 2013 dan perceraian mereka disahkan pada bulan November 2014. Hrithik juga dikabarkan memfailkan saman terhadap pasangannya berlakon dalam filem Krish 3 iaitu Kangana Ranaut pada tahun 2016 kerana Kangana melakukan pengintaian terhadap sosial media Hrithik dan dianggapnya memalukan dirinya. Namun Kangana menafikan hal itu dan melakukan saman balasan pada Hrithik dan menuduh Hrithik hanya ingin menutupi kebenaran tentang hubungan cinta mereka. Oleh kerana kekurangan bukti, pihak polis Mumbai menutup kes tersebut di akhir tahun itu juga. Sebagai anak kepada bekas hero dan pembuat filem Rakesh Roshan, Hrithik sudah terdedah dengan dunia glamour pada usia mudanya. Bila berbicara tentang nepotisme di Bollywood, ada pihak yang mengatakan Hrithik dapat mengatur kerjaya lakonannya dengan baik kerana adanya bantuan keluarga dalam industri perfilman Bollywood. Pihak media India pula mengakui Hrithik sebagai salah seorang pelakon muda yang berbakat dalam generasinya kerana kesungguhannya dalam apa jua keadaan untuk melakonkan watak yang ditawarkan padanya dengan sebaik mungkin. Dia sanggup mempelajari perkara-perkara penting dan kemahiran tertentu untuk lakonannya dan melakukan adegan lagak ngeri sendiri tanpa menggunakan pelakon gantian. Justru itu, Hrithik dianggap menjunjung tinggi profesionalisme dalam pekerjaannya. Pengarah kaliber Bollywood Ashutosh Gowarikar memuji Hrithik bila dia sanggup meneruskan penggambaran filem yang bertajuk Mohenjo-daro walaupun ketika itu Hrithik tidak sihat minda selain mengalami beberapa cedera.
Pengarah Zoya Akhtar pula menyatakan Hrithik adalah pelakon kegemarannya dan pernah mengarahkan filem lakonan Hrithik yang bertajuk Zindagi Na Milegi Dobara. Zoya melihat kehebatan Hrithik sebagai pelakon yang mampu mengubah-ubah lakonan emosinya dalam filem itu. देर तक उबाली है कप में खिल खिल के लाल हुआ मेहंदी का रंग ऐसे मेहंदी का रंग है सच्चा बाकी सारे झूठे हाथों से अब मेहंदी का ये रंग कभी ना छूटे. Hrithik Roshan diingati dengan beberapa filem lakonannya oleh para pengkritik filem. Filem-filem itu ialah Koi Mil Gaya 2003, Laksh 2004, Jodha Akbar 2008 dan Guzarish 2010. Sementara box office India pula menyenaraikan namanya di tempat pertama sebagai pelakon top untuk tahun 2000 dan kembali menyenaraikan namanya untuk tahun-tahun 2003, 2004, 2006 dan 2007. Banyak lagi penghargaan lain yang diterima Hrithik Roshan daripada pelbagai pihak. Hrithik juga mengukuhkan dirinya sebagai simbol seks dan ikon bergaya di India untuk tahun 2006. Hrithik merupakan salah seorang daripada 4 pelakon Bollywood bersama Priyanka Chopra, Kajol dan Shah Rukh Khan yang patung miniatur mereka dilancarkan di United Kingdom di bawah nama Bollywood Legends. Nama Hrithik tertulis dalam The Times of India's senarai 50 Most Desirable Men pada tahun 2010 dan berada pada ranking top 5 untuk 5 tahun ke depannya. Patung lilin ukuran dirinya ditempatkan di Museum Madame Tussauds London pada tahun 2011. Ini menjadikan Hrithik Roshan adalah pelakon India yang kelima yang patung lilinnya berada di situ. ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है कहो ना प्यार है आज की लड़की I tell you. Okey guys, itu sahaja perkongsian kami kali ini dalam Info Body. Semoga anda yang nak tahu mengenai Hrithik Roshan mendapat sesuatu daripada paparan kami ini. Seperti biasa, nak ajak anda untuk subscribe channel ini bagi anda yang belum lagi subscribe. Kemudian like dan share dengan rakan-rakan anda. Kepada anda yang nak menyaksikan video sepenuhnya lagu-lagu yang kami muatkan dalam episod kali ini, anda boleh pergi ke description kami. Di situ ada disertakan link YouTube untuk lagu-lagu tersebut mengikut susunan. Yang nak komen atau bagi cadangan, silalah berbuat demikian di bahagian bawah. Yang nak follow IG dan FB saya, itu ada alamatnya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. ये यादें इसी दिल जानम यारे